Apa pandangan? Tak semestinya. Tapi kan dia makan sihat, rumah besar, kereta hebat, kan? Tak semestinya juga makan vitamin tiap hari. Macam fikir, awak fikir kita bincang sama-sama ni. Macam fikir je. Tak semestinya juga Okey. Adakah keluarga doktor mesti lebih bahagia dibandingkan keluarga tukang sapu sampah? Tak semestinya juga. Tapi kalau awak fikir, bukankah tujuan doktor mengaji teruk-teruk ni adalah untuk dia nak membahagiakan keluarga dia, untuk nak jadikan anak dia berjaya? Itu antara sebab-sebab je kan. Kenapa benda tu? Awak kata tak semestinya. Awak jangan confident, tak semestinya. Kan awak kata tak semestinya tukang sapu sampah keluarga dia tak bahagia. Saya tak setuju. Sebab apa awak kata gitu? Pengalaman peribadi awak awak tengok manusia, kawan-kawan awak ke, masyarakat sekeliling, baca bacaan awak tengok ada juga orang tu. Tengok dah kisah apa nama yang dekat Kelantan tu, Madya kan. Dia dari kita duduk untuk rumah dia kan, banding dengan rumah kita, tapi kita tak ada dapat macam dia. Banding dah apalah macam-macam kes-kes yang lain. Jadi di sana ada beberapa elemen-elemen lain yang tidak boleh diukur. Dia bukannya kita kata satu campur satu sama dengan dua. It's not simple as that. It's not mathematics. Kita kata makan, minum pasti kenyang. Faham tak? Lepas makan, minum pasti kenyang. Ataupun study, kemudian study pasti berjaya. Tak semestinya juga. Faham tak? Kenapa kau berjaya? Aku study juga. Aku study sama dengan kau. Tapi kau dapat first class, aku dapat third class. Apa yang beza kau dengan aku ni? Kan? Jadi ada di sana elemen-elemen lain. Ada unsur-unsur. Unsur apa ni? Okey, kita define. Unsur apa Aura luar, tenaga luar. Jin. Kena faham benda ni. Kita kena faham dengan jelas benda ni. Sebab kalau tidak, ukuran kita akan bersifat tak jelas, tak clear pandangan kita kepada kehidupan. Kita faham bukan matlamat kita benda ni sebagai matlamat akhir. Ini adalah matlamat jangka dekat ataupun matlamat yang sederhana untuk menuju matlamat yang besar. Apa matlamat besar? Ni boleh pusing-pusing apa buat ni tadi? Tak apa, kita padam setengah-setengah je lah. Okey, kita accept ni, kita padam lah. Tak apa. Okey. Apa matlamat jangka panjang kita? Syurga. Mission accomplished apabila dua-dua tapak kaki kita masuk syurga. Mission accomplished. Kita rasa secure apabila matlamat jangka panjang, matlamat kita syurga, mendapat keredaan Allah dan Allah anugerahkan kita dengan syurga. Mission accomplished. Untuk menuju ke syurga ada jalannya. Untuk kita menuju ke syurga, kita terpaksa merentasi jalan kehidupan. Untuk kita dijemput pulang oleh Allah, kita memenuhi tuntutan kehidupan. Kita perlu makan, kita perlu berpakaian, kita perlu tempat tidur, kita ada kenderaan, kita perlu menunaikan tanggungjawab kehidupan. Ada amanah kerja, ada amanah menjaga anak, menjaga isteri, semua itu tuntutan kehidupan yang perlu ditunaikan. Dan semua tuntutan kehidupan tu mesti based on matlamat jangka panjang. Kalau kita boleh lukis kan, kalau kita boleh tunjukkan dalam bentuk gambar yang lebih jelas. Jadi beli baru yang ni bukan pemadam ni. Kan? Kita kata matlamat ni, kita kata mencari keredaan Allah. Dengan itu kita akan dapat syurga. Kan? Apabila kita, jadi dalam kehidupan kita masing-masing, kita kompromi tak mencari keredaan Allah? Kita akan kompromi. Dan kita kata di antara kehidupan kita akan ada pula berbagai-bagai yang kita tuju, yang menjadi platform meningkatkan kita, memudahkan urusan kita mencari keredaan Allah. Okey, saya bagi mudah cerita kat awal, antara orang miskin dengan orang kaya, mana yang lebih mudah untuk mencari keredaan Allah?
Okey, kita tengok Rasulullah kata di akhirat kelak ramai aku tengok di syurga, hadis Rasulullah orang miskin berada di syurga. Kan? Kemudian hadis Rasulullah kata tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Okey, pandangan otak kita, Rasulullah kata kaya ataupun kita ada qualification, kita lebih mudah memberi. Tadi siapa yang kata memberi apa? Yang kita kata memberi. Sebab kita end of the day, kita punya mission kita adalah mencari keredaan Allah, dan diukur keredaan Allah ni berdasarkan kepada bagaimana pencatatan roket dan atid, bagaimana pahala kita. Itu ukurannya, ketakwaan kita, keimanan kita. Orang yang ada $1,000 kan, dan dia memberi sebahagian daripada itu, dia bagi 100 kan, sebagai contoh kan, ukuran dia orang datang kepada dia menghulurkan sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah. Dia memberi, dia menerima dan dia memberi. Dia memberi makan orang miskin, dia memberi hak-hak masyarakat dari sudut sumbangan dia. Maka dia menggunakan kekayaan dia untuk mencari keredaan Allah. Faham tak? Kan? Sama juga dengan qualification. Dia tidak menjadikan title dia sebagai seorang doktor, title dia sebagai seorang engineer, title dia sebagai pensyarah, orang PhD, sebagai lambang kemegahan peribadi, sebagai lambang untuk mendabik dada, sebagai kata akulah orang yang pandai dalam kampung ni. Kan? Korang semua tak kerti apa, diam sahaja. Kan? Bukan begitu maksud dia. Title dia digunakan juga untuk untuk mencari keredaan Allah. Kan? Sebagai contoh, dia berkebajikan, dia adalah golongan yang memberi, golongan yang bersedia untuk menghulurkan tangan kepada golongan yang mungkin tak bernasib baik. Dia gunakan title dia untuk tujuan tu. Jadi keseluruhan aset yang kita kumpul ni, kehidupan kita ni, yang kita kumpul sepanjang ni, semuanya kita susun dia dalam package ni. Jadi tidak logiklah kita, kalau kita benar-benar untuk menjadikan package ni kehidupan kita, di mana apabila kita dijemput pulang oleh Allah, kita kata aku menyusun kehidupan aku daripada daripada umur 20 tahun, daripada sentiasa dalam usaha mencari keredaan Allah. Jadi aku engineer, tapi aku engineer Muslim. Apa beza Mutu Sami seorang engineer dengan Ahmad seorang engineer? Apa beza? Dua-dua orang buat bangunan je. Dia pun bikin draw, buat peta-peta macam tu lah. Bukan peta, benda drawing dia orang. Sama je. Apa beza engineer Ahmad dengan engineer Mutu Sami? Macam mana? Matlamat. Okey. Cara kerja, budaya kerja, kaedah amal, kaedah dia hidup dalam masyarakat, beza. Mutu Sami mungkin fikir dia sahaja, mungkin fikir dia. Tapi Ahmad, kalau dia hanya fikir aku aja engineer untuk diri aku, untuk menunjukkan dia tidak merangkumi kaedah ni, menunjukkan dia tak jelas. Sama juga awak pun, pensyarah, doktor, apa sahaja kerjaya yang kita ada di atas muka bumi ni, yang mana kita mengimarahkannya, mesti kena ada doktor, mesti kena ada tukang sapu. Di antara beza kita tukang sapu dengan doktor, pekerjaannya. Faham tak? Kalau saya ekstrim sikit, pekerjaan. Kita tak kata kita ni lebih mulia daripada dia. Kita kena faham tasawur kita sebagai umat Islam. Kita bukan mengukur manusia berdasarkan neraca material, kan? Kita berkawan dengan tukang sapu, kan? Kita duduk sama dengan dia, kita berbincang dengan dia. Sebab apa? Dia adalah sahabat kita dalam Islam, kan? Kita bantu dengan dia, kita makan sekali dengan dia. Biasa. Cuma aku seorang doktor, engkau seorang tukang sapu-sapu. Tanpa engkau, jalan akan kotor. Tanpa aku, engkau sakit, susah. Melengkapkan kehidupan. Tapi oleh kerana peranan aku lebih kerana usaha aku dan juga komitmen study aku, engkau mungkin lepas SPM kau dah bekerja, aku terpaksa menyambung pelajaran, terpaksa komit, invest dari sudut masa. Jadi aku mendapat habuan lebih berbanding dengan engkau. Tak ada masalah pun. Faham tak? Ini tasawur kita sebagai, ini pandangan kita kepada kehidupan. Jadi kita tak adalah rasa megah, kita tak adalah rasa bangga diri. Kita hidup dalam keadaan